Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di San Francisco, California sempena Minggu Pemimpin Ekonomi APEC kali ke-30 bermula hari ini hingga 17 November. Pesawat khas membawa Perdana Menteri mendarat kira-kira pukul 9.37 malam waktu tempatan bersamaan 1.37 tengah hari waktu Malaysia. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Menyambut ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang antarabangsa San Francisco, Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dan Konsul Jeneral Malaysia di Los Angeles Anil Fahriza Adnan. Manakala bagi pihak tuan rumah, penolong Ketua Protokol Hal Ehwal Diplomatik Jabatan Negara Amerika Syarikat Nan Kennelly. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia mengkoordinasikan truk berkapasiti lebih 10 tan dalam tempoh monsun Timur Laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini bagi membolehkan pemindahan penduduk terjejas dilakukan dengan lebih cepat dan berkesan. Kita memerlukan truk-truk atau lori yang 10 tonner. Sekarang digunakan untuk 5 tan, tapi kita akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk memobilisasikan truk yang berkapasiti 10 tan ke atas. Beliau ditemui selepas melawat tapak tebatan banjir di Kampung Tanjung Kerayong, Mentakap, Pahang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga memberitahu bantuan akan disalur kepada semua penduduk terjejas tidak kira fahaman politik. Sementara itu, 5 daerah melibatkan 3 negeri iaitu Pahang, Johor dan Sabah dijangka berlaku hujan luar biasa mulai esok. Di Pahang melibatkan daerah Temerloh, manakala di Johor, Segamat dan Kota Tinggi. Di Sabah pula, Kota Belud dan Kota Marudu. Justru penduduk di kawasan berkenaan dinasihat berpindah lebih awal bagi mengelak kejadian tidak diingini. Apa yang saya sebutkan tadi ialah dari segi piawaiannya, kita mempunyai early warning system di mana lazimnya melalui template ini senarai bakal mangsa mengikut kelaziman setiap tahun ianya telah ada pada NADMA dan kita akan nasihatkan mereka untuk berpindah awal ya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perlis meningkat kepada 14 keluarga libat 46 orang setakat 3 petang tadi. Mereka dipindahkan ke PPS Dewan Titi Tinggi Hilir Padang Besar. Angka itu membabitkan 14 lelaki dewasa, 21 wanita dewasa, 9 kanak-kanak dan masing-masing seorang bayi dan orang kurang upaya. Kesemua bangsa merupakan penduduk dari Kampung Titi Tinggi Hilir yang dipindahkan selepas kediaman mereka ditenggelami banjir ekoran hujan lebat petang semalam. APM dan NADMA Negeri terus memantau situasi semasa banjir khususnya di 22 kawasan berisiko banjir. Sementara itu, banjir di Kedah menyaksikan 44 penduduk terjejas daripada 11 keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Malau setakat 12 tengah hari tadi. Berikutan banjir kilat di Kubang Pasu semalam. Daripada jumlah itu, 22 dewasa, 14 kanak-kanak, 6 warga emas dan 2 orang kurang upaya. Menurut APM Kedah, meskipun cuaca dilihat cerah, namun pemantauan tetap dilakukan di kawasan banjir berikutan paras air masih tinggi. 3 kampung terjejas adalah Kampung Paya Tok Kiong, Paya Tok Teh serta Kampung Biak di Mukim Malau. Ini pula banjir di Perak, jumlah penduduk berkurangan kepada 237 orang daripada 262 orang setakat 2 petang tadi. Penduduk terjejas di Kampung Sri Kinta antara dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. 30 minit macam tu air cepat sangat naik. Lepas tu dah tak sempat dah nak keluarkan belakang apa semua dah tak sempat dah. Kali terakhir tahun 2020 tapi tu tak terlalu tinggi. Yang paling tinggi hari inilah paras Leher. Yang selalunya 2020 tu baru paras pusat. Dekat Dewan. Dewan. Waktu saya tengok kat rumah macam dah boleh masuk dah, saya masuklah cuci dulu apa yang patut kan. Hari ni baru cuci habis. 6 PPS masih dibuka di daerah Kerian, Hilir Perak dan Kinta. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai 108 penduduk daripada 32 keluarga. Dan PPS SMK Gerik di Hulu Perak ditutup.
Langkah tangani kes buli, Kementerian Pendidikan KPM telah menambah sebanyak 63% bilangan warden atau sekurang-kurangnya 3 orang warden di sebuah asrama bermula Ogos 2022. KPM juga mengadakan bengkel upskilling kepada ketua warden dan warden dari semasa ke semasa bersesuaian dengan tugas warden seperti yang digariskan dalam garis panduan tadbir urus sekolah MySG. Yang kedua, pelaksanaan sistem rumah di sekolah berasrama misalnya merupakan antara usaha untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sahsiah kesedekatan kepimpinan dan juga menjalankan program siasih unggul murid di sekolah menengah. Kementerian Pendidikan juga terus memperkasa jawatankuasa pemuafakatan KPM PDRM dalam membantras buli. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Izwan Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan di sekitar bahagian tengah dan selatan Semenanjung, angin timuran bertiup dengan kelajuan lemah antara 10 ke 20 km sejam. Manakala di sekitar utara Semenanjung, pantai timur serta di kebanyakan kawasan di Sabah dan Sarawak, angin timuran bertiup dengan kelajuan antara 10 ke 30 km sejam. Manakala di sekitar bahagian tengah Laut Cina Selatan, angin bertiup dengan kelajuan antara 20 ke 30 km sejam. Susulan daripada seluruhan monsun ini jangka akan mula bertiup pada 16 November nanti, kelajuan angin di bahagian ini jangka akan meningkat. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning dengan kelajuan ombak dengan ketinggian ombak antara 2.5 ke 3.5 meter serta kelajuan angin antara 40 ke 50 km sejam. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada bot bocil, aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya pula, luluan angin monsun juga menyebabkan keadaan yang lebih lembap di sekitar bahagian timur Semenanjung dan juga di Sabah. Oleh itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi negeri Terengganu dan juga Kelantan kecuali jajahan Gua Musang. Ini jangka akan bermula pada 16 November hingga 18 November nanti. Seterusnya pada 17 hingga 19 November pula, amaran hujan berterusan juga dikeluarkan untuk di negeri Pahang mewakili daerah Jerantut, Kuantan dan juga Pekan daripada 17 hingga ke 19 November nanti. Pada masa yang sama juga, amaran hujan berterusan di Sabah juga dikeluarkan terutamanya di bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan. Amaran hujan berterusan kategori waspada dikeluarkan dengan potensi untuk berlaku hujan berterusan yang dijangka akan mula berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari lagi atau hujan lebat berserta ribut petir yang boleh berlaku melebihi 6 jam dalam satu-satu masa. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan yang berisiko banjir serta patuhilah arahan daripada pihak berwajib. Met Malaysia akan sentiasa memantau perkembangan ini dari semasa ke semasa. Seterusnya pula kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Di sekitar Semenanjung, keadaan cuaca hujan di beberapa kawasan dicerap sekitar Negeri Sembilan, Melaka, Johor, utara negeri Perak, negeri Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Seterusnya pula hujan di satu tempat dicerap di sekitar Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bahagian tengah negeri Pahang serta di pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan cuaca lembap terutama sedang berlaku di sekitar utara Semenanjung, pedalaman negeri Kelantan, bahagian tengah negeri Pahang dan juga di selatan negeri Johor dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di lain-lain kawasan, keadaan cuaca lembap ini jangka akan beransur reda pada awal malam. Seterusnya pula di Sabah dan Sarawak, pada ketika ini keadaan cuaca hujan dicerap di satu dua kawasan di kesemua bahagian di Sarawak dan juga di Sabah pula tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, Kudat dan juga di bahagian Sandakan. Keadaan cuaca lembap terutama di sekitar yang berlaku di bahagian pedalaman Sarawak dan juga di bahagian barat Sabah dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin. Assalamualaikum.
Shopee 11 yeah. Jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua, hey. Dengan harga rendah. Shopee 11 jualan hebat. Beli sekarang. Siti, kenapa tak makan? Banyak sangat ni. Boleh ke? Cuba ni, Orange Fiber Extra V Asia. Mudah je, cuma bancuh dan minum. Diperkaya dengan fiber dan Garcinia Cambogia. Tak perlu berlapar lagi dengan Orange dan Apple Fiber Extra. Pastikan V Asia baru beli. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Alfa. Antara fokus dari Negeri di Bawah Bayu petang ini, budaya inovasi dalam perkhidmatan perlu diamal sepanjang masa demi perkhidmatan yang cekap dan cepat. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Sektor pendidikan perlu menjadikan inovasi sebagai budaya dalam perkhidmatan. Ia penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan sentiasa cepat, cekap dan berkesan seiring dengan perubahan teknologi dan corak pembangunan yang pesat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pembudayaan inovasi harus dijadikan amalan kerja setiap masa, bukan sekadar bahan pengisian bagi sesuatu program khusus. Beliau yang juga Exo Pendidikan Negeri berucap merasmikan mini convention Horizon Baharu, kumpulan inovatif dan kreatif Mikokik, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS 2023. Program bertemakan memperkasa inovasi menjulang produktiviti berlangsung di Sekolah Menengah Lokyuk Likas. Menurut Datuk Arifin, pelaksanaan Mikohkik telah membuka ruang dan peluang kepada warga pendidik untuk menzahirkan idea bagi meningkatkan produktiviti dan pembangunan sektor dan unit masing-masing. Saya kagum dengan usaha mereka yang diadakan setiap tahun untuk melahirkan bidang-bidang inovasi kreativiti dalam memudahkan pertama sekali kerja mereka, kedua dalam memudahkan pelanggan. Dan ini yang sangat penting dan dalam memberikan keberkesanan dalam perkhidmatan mereka. Sebanyak 15 pasukan berjaya ke peringkat akhir, iaitu 5 pasukan mewakili sektor JPNS, manakala 10 pasukan mewakili pejabat pendidikan daerah. Mini convention ini berlangsung sehingga esok. Perjumpaan Southeast Asia Biosphere Reserve Network CBRNet ke-14 yang berlangsung di Kota Kinabalu selama 3 hari bermula semalam memberi fokus kepada beberapa prinsip perlindungan alam sekitar, antaranya pemuliharaan Reserve Biosfera bagi memelihara keseimbangan antara pembangunan dan alam semula jadi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata, perjumpaan tersebut turut memberi perhatian kepada pelancongan mampan yang melindungi alam sekitar dalam setiap aktiviti pelancongan yang turut memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan perjumpaan tersebut yang disertai wakil dari negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Indonesia, Kemboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan Timor Leste. Menurut Datuk Christina, usaha melindungi warisan alam sekitar bersama dimantapkan lagi dengan penyelidikan dan perkongsian pengetahuan oleh para peserta bagi menangani cabaran alam sekitar dan budaya serantau. Sabah menjadi lokasi ketiga di dunia memiliki Triple Crown Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, berikutan pengisytiharan Geopark Negara Kinabalu sebagai The Kinabalu UNESCO Global Geopark. Lagu bertajuk Gagasan Rakyat Rumah Kita kini menjadi lagu rasmi Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat. Lagu ciptaan Kifli Ali Bajarai itu menjuarai pertandingan mencipta lagu rasmi parti berkenaan.
Sementara itu, Datin Saadia Abdul Rashid dan Alison Alexandra masing-masing memenangi naib juara dan tempat ketiga dengan lagu bertajuk Gagasan Rakyat Sabah dan Gagasan Rakyat. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 disampaikan Ketua Menteri Merangkap Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Majlis penyampaian hadiah diadakan bersempena Jamuan Malam Persidangan Agung Tahunan 2023 Gagasan Rakyat. Majlis dihadiri pemimpin tertinggi parti bersama lebih 3,000 perwakilan seluruh Sabah. Ia turut diserikan dengan persembahan tarian kebudayaan dan nyanyian artis tempatan dan tanah air. Sementara itu, mengulas mengenai isu pencemaran sebuah tangki air Kolej Kediaman UMS seperti dipaparkan menerusi sebuah rakaman video, Datuk Dr. Kasim berkata tindakan segera telah diambil bagi mengatasi masalah tersebut. Menurut Datuk Dr. Kasim, tangki tersebut membekalkan sumber air Telaga Tiub. Tangki tersebut tidak disalurkan untuk kegunaan pelajar-pelajar secara umum. Kita telah ada inisiatif untuk menggali tube wells daripada bawah tanah. Jadi kita meletakkan satu tangki di pinggir Kolej Kediaman, di pinggir hutan dekat dengan bukit. Jadi kawasan itu tercemar. Tempat ini sebagai stok air. Menurut Datuk Dr. Kasim, tangki tersebut telah dibersihkan bagi memastikan penghuni Kolej Kediaman Terbabit tidak menggunakan air daripada tangki alternatif itu. Katanya Jabatan Air Sabah masih menjadi pembekal utama air bersih ke kampus UMS. Universiti Malaysia Sabah UMS menyasar untuk melahirkan tenaga pakar dalam sektor keselamatan makanan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sasaran itu bersandarkan slogan peneraju masyarakat berinovasi melalui pewujudan makmal hidupan dan program-program yang bermanfaat untuk penduduk negeri ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur memberitahu RTM penglibatan UMS dalam sektor keselamatan makanan juga antara usaha membantu negara mengurangkan kebergantungan import makanan yang menelan kos berbilion ringgit saban tahun. Kerjasama yang kita lakukan dengan pihak-pihak industri setakat ini telah menghasilkan banyak inovasi-inovasi dalam bidang pertanian, dan insyaAllah 10 tahun akan datang bukan hanya negeri Sabah tetapi Malaysia secara umumnya kita tidak lagi jangan kebergantungan kepada import hasil makanan. Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah. Katanya UMS turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah Maju Jaya melalui beberapa cara iaitu penyelidikan dan inovasi dalam beberapa bidang termasuk pertanian, akuakultur, bioteknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Aktiviti penyelidikan tersebut mampu membangunkan teknologi dan inovasi baharu yang boleh dikomersialkan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peluang pekerjaan baharu. Penganjuran Pesta Ampalut di Padau atau Pesta Lumba Perahu yang sinonim dengan masyarakat etnik Tidong yang sebelum ini diraikan di daerah Beluran akan diperluas ke daerah Sandakan. Cadangan itu bagi memberi peluang kepada masyarakat lain merasai kemeriahan pesta tersebut selain merapatkan lagi persaudaraan antara etnik Tidong. Datuk Dr. Jusli Ajirol berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Kampung Sungai Tiram merupakan antara lokasi yang sesuai untuk penganjuran Pesta Ampalut di Padau. Di Sungai Tiram ini kita ada sungai yang luas dan laut yang terbentang. Begitu juga di Dandulit. Mungkin itu salah satu lokasi. InsyaAllah kita akan perkenalkan, tujuannya bukan karena masyarakat Tidong saja, tetapi kerana program-program kebudayaan ini merupakan program menarik pelancong. Datuk Jusli yang juga Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Gumgum ditemui pemberita dalam majlis penutupan Festival Budaya Sungai Tiram 2023 di Batu 19 Sandakan.
Festival Budaya Sungai Tiram yang julung kali diadakan ini berlangsung selama 12 hari dengan pengisian pelbagai aktiviti menarik termasuk pertandingan pakaian tradisi, persembahan kebudayaan dan nyanyian. Ia berjaya menarik lebih 2,000 pengunjung dari dalam dan luar daerah Sandakan. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Untuk lebih banyak perkembangan semasa tanah air, terus saja bersama Sahi. Silakan Sahi. Baik, Soran, terima kasih. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, kerjasama Sarawak dan Korea Selatan bangunkan ekosistem pemula teknologi dan juga mengenai program pementoran desa wadah tingkat kemampuan individu. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC berhasrat untuk bekerjasama dengan Global Digital Innovation Network GDIN Korea Selatan bagi memangkin syarikat pemula teknologi secara global. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan SDEC berkata, Sarawak ingin memanfaatkan kaedah pembangunan ekosistem pemula di negara itu yang bukan sahaja mampu menjana impak dalam pasaran domestik, malah di peringkat global. Menurut beliau, kerjasama antara SDEC dan GDIN dijangka mempercepat agenda pendigitalan Sarawak dengan memanfaatkan kekuatan serta kepakaran masing-masing dalam pelbagai bidang ekonomi. Ahad lepas, Datuk Seri Julaihi bersama rombongan telah melawat ke Startup Campus GDIN di Bundanggu, Panggio di Seoul. Rombongan turut disertai Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang, Pengerusi SDEC Tan Sri Muhammad Moshidi Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Insinyur Teknologis Sudarnoto Osman dan Ketua Pegawai Operasi SDEC Malseni Jamal. Program pementoran desa merupakan wadah pemindahan pengalaman dan meningkatkan kemampuan individu dan institusi pentadbiran peringkat kampung dari segi pengurusan dan pembangunan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, beliau menyambut baik program ini yang akan memberikan nilai tambah kepada fungsi utama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, iaitu membuat perancangan dan pelaksanaan projek atau program di kampung serta menggerakkan penglibatan komuniti ke arah pembangunan kampung yang dipacu masyarakat setempat. Beliau berharap agar pelaksanaan program pementoran ini memberi kesan positif berpanjangan ke arah pentadbiran dan pembangunan di peringkat kampung-kampung terlibat sekaligus merealisasikan misi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melahirkan masyarakat luar bandar yang sejahtera. Beliau berkata demikian pada perasmian penutupan program pementoran desa peringkat bahagian Semarahan tahun 2023 baru-baru ini. Tambah beliau yang juga Ahli Parlimen Kota Semarahan, program ini pada asasnya bertujuan mewujudkan lebih banyak kampung membangun dan sejahtera di samping dalam usaha mewujudkan kampung berdikari dan proaktif kepada perubahan serta mampu mengguna pakai kelebihan maupun potensi yang ada di kawasan setempat. Berkorban demi tugas, itulah pengorbanan yang dilakukan seorang pegawai perubatan dari Hospital Limbang yang tidak dapat pulang menyambut Deepavali bersama keluarga tahun ini. Dr. Dayanandan, anak lelaki Dinakaran berasal dari Kuala Lumpur, meletakkan komitmen kerja sebagai keutamaan menabur bakti di Bumi Kenyalang. Mesra disapa Dr. Daya, beliau telah berkhidmat di Hospital Limbang selama 4 tahun. This time around memang ada banyak pasien yang mata kan, yang ada masalah mata yang kritikal juga. Tetapi sebabkan saya seorang saja doktor mata di sini, membantu mereka lebih pentinglah bagi saya. Okey. Tetapi next time around kalau ada replacement, bolehlah saya balik lama sikit. Katanya beliau tiada berasa keseorangan di perantauan kerana rakan sekerja turut bersama-sama meraihkan Deepavali. Deepavali di sini agak meriah juga. Sister di ward dapat memasak makanan yang sangat sedap, masalah autentik Indian juga. Terus kawan-kawan pun datang meraihkannya dengan saya. It's very nice lah, sangat bagus.
di Limbang ni saya tengok dia ada banyak masyarakat majmuk. Contohnya chief nurse saya sendiri, beliau berkahwin dengan beliau bangsa Lun Bawang tapi beliau berkahwin dengan orang India sendiri, dan jadi dia makanan India yang saya ingatkan tak akan dapat, tapi tidak sangka juga datang di Sarawak pun masih lagi dapat lagi menikmati, dan saya rasa ini adalah satu pengalaman yang menyeronokkan kerana kami dapat berkongsi budaya dan agama dengan pelbagai bangsa majmuk di sini. Sulumah Dali, 58, berbangsa Lun Bawang, telah berkahwin campur dengan suaminya yang berbangsa India. Menjelang Deepavali, Sulumah yang bekerja sebagai jururawat kanan di Hospital Limbang akan menjamu rakan sekerja dengan makanan India. Setiap hari Deepavali menjelang, perasaan untuk merayakan Deepavali itu memang ada. So, apa yang kita buat, kita akan membuat masakan lah. So, masak yang kita buat pun adalah masakan cara India. So, selalunya kita akan membuat masakan dan tidaklah banyak sangat, tapi kita akan membuat masakan tu bagi dengan staff-staff untuk makan lah. So, bila kita tengok staff seronok makan, kita pun sangat seronok tengok. Meraikan Deepavali di Limbang satu keunikan. Pelbagai bangsa dan agama turut meraikannya. Ini Barakum Banakal, Deepavali Nagatega. Seorang guru berumur 40 tahun berdepan hukuman penjara tidak kurang 20 tahun selepas didakwa mencabul 2 pelajarnya di sebuah sekolah menengah di Kuching semalam. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, dalam laporan yang diterima pada pukul 3 petang itu, cikgu yang juga warden sekolah itu telah menyalahgunakan kuasanya dengan mencabul 2 remaja lelaki yang berumur 15 tahun. Memandangkan si pelaku adalah seorang guru, dia adalah seorang yang mempunyai hubungan amanah dengan mangsa yang membawa maksud mangsa berada di bawah pemeliharaan, pengawasan atau kuasanya seperti mana peruntukan di bawah Seksyen 16 Akta Sama memperuntukkan hukuman tambahan penjara tidak melebihi 5 tahun dan tidak kurang daripada 2 sebatan. Dalam laporan itu, mangsa mendakwa suspek telah membawa mangsa ke rumahnya dengan tujuan menjaga mangsa ketika demam dan mencabulnya ketika sedang berehat dan mandi. Suspek telah diberkas di rumahnya petang semalam. Datuk Manca mendedahkan kes itu dalam sidang media di Kuching pagi tadi. Suspek disiasat di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 729 kerana melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak. Dalam pada itu, Datuk Manca turut mendedahkan telah menahan 26 warga asing kerana terlibat dalam sindiket pusat panggilan perjudian di Padawan. Ia hasil daripada 3 serbuan dijalankan pada 7 dan 8 November ini tadi. Kesemua suspek berumur antara 18 hingga 33 tahun dan 3 daripadanya adalah wanita. Berdasarkan rekod dan transaksi yang telah berjaya disemak, dipercayai jumlah keuntungan kasar bagi syarikat tersebut mencecah RM240,000 sebulan. Dalam serbuan pertama itu, pihaknya telah menahan 9 orang suspek di sebuah kondominium di Jalan Dogan selain merampas pelbagai perkakas perjudian seperti komputer riba. Manakala pada hari berikutnya di sebuah kondominium di Jalan Sunny Hill Garden, pihaknya percaya sindiket terbabit telah bergerak aktif sejak setahun 3 bulan lalu. Mendedahkan kes itu dalam sidang media di Kuching, semua suspek kini disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Imigresen 1963. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 1.5 bilion ringgit kepada Agensi Pembangunan Seri Aman SADA bagi tujuan pembangunan di kawasan tersebut. Pengerusi SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, Kerajaan Sarawak melalui SADA memberi fokus utama kepada pembinaan jalan perhubungan iaitu menaik taraf dan membina jalan perhubungan darat di kawasan berkenaan dengan lebih baik.
Beliau berkata demikian dalam program Jerayawara Sada bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Pantu Sri Aman. Menurut beliau lagi, jalan perhubungan yang baik akan memudahkan lagi pelaksanaan projek lain seperti penyambungan bekalan elektrik, pembekalan air ke kawasan luar bandar dan juga memudahkan pelaksanaan projek seperti membuka pusat pelancongan di kawasan tersebut. Untuk rekod, seramai 180 KMKK di kawasan tersebut telah diberi taklimat pembangunan Sada yang disampaikan oleh Pegawai Tadbir Khas Sada, Datuk Indi Bangai. Turut hadir dalam program tersebut ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin Datuk Snodan Lawan. Beliau menerangkan kepada penduduk bahawa projek untuk menaik taraf pam air di loji perawatan air Pantu telah dirancang dan akan dilaksanakan dengan anggaran kos berjumlah 1.4 juta ringgit dan loji tersebut dapat membekalkan air kepada kawasan yang belum mendapat bekalan air bersih di kawasan berkenaan. Lebih 1,300 peluang kerjaya bakal ditawarkan pada Expo Kerjaya My Future Jobs at Semarak Belia Sarawak di Bintulu pada 25 dan 26 November ini. Menurut infografik yang dimuat naik di laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, expo tersebut akan berlangsung di Dewan Sri Kenyalang, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, UPMKB. Ia akan bermula dari 8 pagi hingga 5 petang. Antara aktiviti yang diadakan ialah siri seminar kerjaya, temu duga bersama majikan dan bantuan penyediaan resume. Expo berkenaan merupakan anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan bersama UPMKB dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Bintulu. Justeru para pencari kerja khususnya dari sekitar Bintulu, Tatau, Sebauh, Mukah, Miri dan seluruh Sarawak amnya dialu-alukan untuk mengunjungi expo terbabit. Mereka dinasihatkan untuk membawa bersama dokumen berkaitan seperti resume, gambar berukuran pasport dan salinan sijil akademik. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Semuanya di Shopee. Shopee Sale yeah. Jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua. Hey, dengan harga rendah. Shopee 11 jualan hebat. Beli sekarang. Melangkah menuju masa hadapan. Terlihat dunia lestari yang dijana tenaga baik. Sumber alam pelbagai potensi, memastikan kelangsungan, mentransformasikan kehidupan. Inilah masa hadapan. Kita lebih lestari menjalani kehidupan kerana kita percaya walau sekecil usaha, ia tetap bermakna jika dilakukan bersama. Inilah aspirasi kami. Sifa Bersih 2050 bakal direalisasi. Peralihan tenaga menjadi realiti. Marilah kita berganding tenaga kerana tenaga baik tercipta apabila kita bertindak bersama. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima bayaran zakat perniagaan bernilai lebih 65 juta ringgit bagi pihak Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Perkongsian dividen anak syarikat dengan anggaran 40 juta ringgit dan semakan fee.
Bayaran zakat itu untuk tahun 2022 dan 2023 daripada 16 syarikat korporat. Ia bertujuan mengalahkan syarikat lain turut membayar zakat perniagaan. Seterusnya membantu lebih ramai golongan asnaf di wilayah persekutuan. Selain itu, PPZ Mawib turut memaklumkan kutipan zakat perniagaan tahun ini sehingga Oktober merekodkan lebih 100 juta ringgit dengan 3,504 pembayar. Justru umat Islam diminta segera membuat bayaran zakat menjelang hujung tahun ini bagi mengelak bayaran di saat akhir. Selangor sasar tingkatkan hasil kutipan hampir 100 juta ringgit tahun depan. Paparan itu antara yang akan diperincikan dalam lintas langsung dari Selangor bersama Tengku Amril Tengku Arifin. Ya sahih. Perkara itu diumum Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari dalam sidang Dewan Negeri hari ini. Ke arah itu, 3 langkah baru akan diperkenal. Ia meliputi perkongsian dividen anak syarikat dengan anggaran 40 juta ringgit dan semakan fee pejabat bawah kaedah tanah negeri berjumlah 50 juta ringgit. Juga bercadang menaikkan caruman parit 10 juta ringgit. Menambah kutipan 100 juta daripada kutipan-kutipan yang tidak dapat dikutip ataupun yang tidak dikutip pada sebelum-sebelum ini. Secara keseluruhan kita sedang membuat penilaian kerana kenaikan-kenaikan yang dikenakan ataupun fee yang dikenakan itu agak kecil. Dan setiap jabatan juga menunjukkan kadar ini. Kita akan melihat kepada kepentingan. Yang pentingnya kita tidak boleh membebankan. Dia ada act of balance di antara peningkatan fee dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pentadbiran awam dan juga yang dinikmati oleh rakyat negeri Selangor. Tambah Datuk Seri Amiruddin, pihaknya juga giat meneroka projek tenaga hijau bagi meningkatkan lagi hasil kutipan negeri. Dewan Negeri Selangor juga diberitahu kemungkinan menghentikan laluan tertentu bas Smart Selangor sedia ada bagi menggantikan kepada perkhidmatan transit respon permintaan DRT. Ia berikutan kurang sambutan di lokasi tersebut sekaligus mengelak pembaziran. Arahan itu telah diberi kepada PBT di Selangor untuk mengkaji semua laluan tersebut supaya kita dapat mengoptimumkan perkhidmatan dan peruntukan yang telah disalurkan untuk perkhidmatan ini. Ada kemungkinan pada masa yang akan datang, tahun depan ke tahun 2025, ada sesetengah laluan bas Selangor sedia ada akan ditukar kepada perkhidmatan DRT supaya kita dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik dan lebih sempurna kepada penduduk tempatan. Beliau menjawab pertanyaan Kang Ahmad Yunus Hairi sama ada kerajaan negeri melakukan kajian mengenai penggunaan perkhidmatan bas Smart Selangor di lokasi. Sementara itu, Zihan turut memaklumkan perkhidmatan DRT akan mula dilaksana November tahun depan. 4 lokasi dipilih sebagai projek perintis iaitu Puchong, Bandar Utama, Ampang dan Subang Jaya. Projek tersebut akan dijalankan selama 6 bulan sebelum perkhidmatan itu diperluaskan ke 8 kawasan lain. Buat pertama kali, 90 pengeluar zakat di Selangor dihimpunkan, khususnya syarikat korporat yang menunaikan zakat perniagaan menerusi peniaga program bisnes zakat dan jihad Biz Jihad. Program dianjur bagi membolehkan pengeluar zakat berkongsi pengalaman serta memberi inspirasi satu sama lain. Biz Jihad merupakan salah satu program di bawah inisiatif Lembaga Zakat Selangor yang dinamakan Muzaki Circle. Ia menjadi satu platform untuk kita kumpulkan muzaki ataupun pengeluar zakat di Lembaga Zakat Selangor untuk kita berkongsi pengalaman, pengetahuan, saling menginspirasi dan juga menjalinkan rangkaian di antara sesama muzaki. Itu objektif program yang kita adakan hari ini. Beliau ditemui selepas program Biz Jihad di Pusat Konvensyen MBSA Shah Alam. Biz Jihad menampilkan 2 tokoh perniagaan yang disegani, Datuk Kamaruddin Meranun dan Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin sebagai pengeluar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Dan saya rasa dalam erti kita mencari rezeki ni sebenarnya cara kita untuk lebih diberkahi rezeki kita ni mensucikan lagi rezeki yang kita ada dengan zakat lah. Jangan ingat kita punya duit tu kita punya semuanya, sebenarnya ada hak orang lain juga untuk kita bagi dan kita bantu.
Selain itu, pelancaran kempen zakat online On Tak On turut diadakan terbuka kepada pembayar zakat yang menunaikan zakat secara dalam talian di LZS bermula 1 November hingga 31 Disember ini. Pelbagai hadiah menarik bernilai RM49,000 ditawarkan LZS kepada pembayar zakat yang menunaikan zakat secara dalam talian. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Selangor. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Untuk perkembangan seterusnya, kita kembali semula bersama Sahi di Angkasa Puri Kota Media. Silakan Sahi. Baik Q, terima kasih. Bekas anggota Unit Tindakan Khas Sirul Azhar Omar boleh mengemukakan permohonan semakan hukuman yang telah disabitkan menerusi peguamnya. Ia selaras pemansuhan hukuman mati secara mandatori pada tahun ini. Dia sebelum ini dijatuhi hukuman mati selepas didapati bersalah membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu. Perkembangan terbaru di Malaysia, kita baru saja tidak lagi melaksanakan hukuman mati yang berupa tidak mandatori, iaitu kita memberi kuasa berbicara kepada mahkamah atau hakim. Tapi hakikatnya hukuman mati masih lagi wujud. Cuma elemen mandatori itu saja yang berubah. Jadi kerana status Sirul yang sekarang ini adalah seorang yang telah pun dijatuhkan hukuman, jadi persoalan seterusnya ialah apakah dia melalui peguam dia boleh memohon agar hukuman ke atasnya itu dapat dikemukakan. Beliau menjelaskannya pada sidang media di Parlimen. Mengulas lanjut, beliau berkata meskipun Malaysia dan Australia mempunyai perjanjian ekstradisi, namun wujud kekangan tertentu bagi melaksanakan proses berkenaan. Ia berkata Australia tidak mengiktiraf dan tidak mengenakan hukuman mati dalam undang-undangnya. Sukan Orang Pekak Malaysia SOCMA 2023 bakal membuka tirainya pada 3 Disember ini di Kuala Lumpur. Presidennya Ong Ching Ren maklumkan bagi edisi ke-21 ini segala persiapan dari segi venue dan peralatan-peralatan khas telah pun lengkap. Sukan untuk golongan OKU pendengaran yang setaraf dengan Sukan Malaysia SUKMA ini bakal melibatkan lebih 1,000 peserta dan sukarelawan dari seluruh negara. Untuk acara sukan, bagi SOCMA kita ada 5 jenis sukan iaitu olahraga, badminton, bowling, futsal bagi wanita dan juga bola sepak bagi lelaki. Manakala crowd pula ataupun peserta adalah dalam seramai 1,000 orang yang melibatkan 14 negeri daripada seluruh Malaysia. Manakala macam kalau kita tengok atlet daripada atlet ataupun peserta-peserta yang terlibat pula daripada sekolah yang berumur 15 ataupun ada yang berumur 17 tahun, daripada sekolah bahagian pendidikan khas sehingga umur 18 ke atas lah. Beliau memaklumkan perkara itu selepas menghadiri program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Kali terakhir kejohanan itu diadakan ialah di Ipoh, Perak pada tahun 2018 sebelum ditangguhkan akibat COVID-19. Sejuta kanak-kanak yang menerima pendidikan awal menerusi program Tabika Pratahfiz Kemas disasar menjadi celik Al-Quran dalam tempoh 10 tahun. Usaha ini akan dilaksanakan 10,840 Tabika Kemas di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata untuk permulaan 100,000 hufaz perlu dilahirkan dalam tempoh 3 tahun ini. Kalau tidak pun hufaz, tetapi adalah pendidikan mereka yang celik pada Al-Quran. Bayangkanlah, cuma memerlukan 10 tahun saja daripada sekarang untuk kita mencapai jumlahnya 300,000. Dan kami mempunyai matlamat untuk menentukan 1 juta hufaz di kalangan anak-anak tadika ini untuk celik Al-Quran melalui kerjasama dari Yayasan Faham Darul Mahmud.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam daerah Temeloh di Dewan Tun Razak. Mahkamah Magistrate Kemaman melanjutkan perintah reman selama 3 hari sehingga Khamis terhadap 7 suspek termasuk 5 remaja lelaki bagi membantu siasatan kes rogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Perintah lanjutan reman ke atas semua suspek berusia 14 hingga 19 tahun itu dikeluarkan Magistrate Sharifah Amirda Sasha Amir Sharifuddin hari ini. Lanjutan reman itu bagi membolehkan polis melakukan siasatan lanjut mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan. Terdahulu, ke-7 suspek tiba di pekarangan Mahkamah Kemaman kira-kira jam 10 pagi dengan diiringi polis. Kesemua suspek sebelum ini telah direman 6 hari selepas seorang remaja perempuan membuat laporan mendakwa dirogol bergilir-gilir Julai tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanya Ramlan, berkata hasil pemeriksaan perubatan mendapati terdapat kesan koyakan pada kemaluan mangsa. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu merampas 228 karkas babi pada 9 November lalu. Rampasan seberat 9,120 kg dilakukan di Bandar Permaisuri Setiu. Pengarah JPV Terengganu Dr. Anun Man berkata rampasan membabitkan nilai keseluruhan RM396,000. Atau memiliki apa-apa karkas, apa-apa binatang yang tidak disembelih di rumah sembelih yang diluluskan ataupun dilesenkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. So dengan tu hukuman jika disabit kesalahan adalah tidak melebihi RM10,000 dan Jabatan Perkhidmatan Veterina sangat-sangat sangat-sangat mengambil berat berhubung perkara ini, memandangkan penyakit African Swine Fever sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum yang telah wabak penyakit tersebut telah melanda di Malaysia. Jelas beliau, penguatkuasa JPV Terengganu telah membuat risikan hampir sebulan susulan kes rampasan yang sama berlaku di Kelantan dan Lembah Kelang. Pihaknya tidak menolak kemungkinan karkas berkenaan dibawa masuk secara haram dari negara jiran untuk dihantar ke Kuantan, Pahang. Inisiatif Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi merancangkan program pembangunan sukan khususnya di dalam komuniti di seluruh negara telah dimanfaatkan sebaiknya oleh beberapa badan induk sukan tempur di negeri Terengganu. Peluang dan ruang yang diberikan ini telah menjadi satu platform terbaik oleh penggiat-penggiat sukan tempur di negeri ini sebagai salah satu usaha program pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Penganjuran selama sehari bertempat di Dewan Tempur Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT merupakan program persediaan pasukan dan latihan intensif taekwondo dan karate peringkat negeri Terengganu. Ia berjaya menghimpunkan 87 peserta termasuk barisan jurulatih dari seluruh negeri itu. Mengulas lanjut, penolong pengarah pembangunan MSNT Dr. Nasri Najmi menekankan setiap persatuan sukan peringkat negeri maupun di peringkat komuniti setempat seharusnya sentiasa peka dan mengambil peluang yang disalurkan secara terus dari pihak kementerian. Dana sebegini amat penting untuk kami membangunkan lagi bakat-bakat baru untuk menceburkan diri dalam bidang sukan seperti ini. Jadi sukan ni di mana KBS dia nampak tak semestinya spesifik kepada persatuan-persatuan yang recognize bahawa mana dibagi kepada semua. Ini satu langkah yang baiklah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam perancangan untuk membina pangkalan udara di wilayah selatan, Pantai Timur serta Sabah dan Sarawak. Ini melibatkan anggaran kos RM200 juta dengan setiap satunya bernilai RM50 juta. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata keempat-empat pangkalan udara berkenaan kini dalam proses perolehan tanah. Yang di Ketuan saya memang jabatan memberi keutamaan lah untuk menyediakan
satu pengkalan udara untuk zon selatan. Sebab zon selatan ini bukan setakat banjir. Johor ni bukan setakat banjir, yang banyak industri besar. Seperti Pengerang ni sendiri mengusulkan kawasan industri oil and gas yang berisiko tinggi lah. Serta unit udara ni juga boleh membantu untuk kita memberi perkhidmatan penghantaran bekalan makanan, logistik peralatan musim banjir ke kawasan yang terlibat serta di kawasan-kawasan pendalaman khususnya. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022 di Pasir Gudang. Sementara itu jelasnya Pangkalan Udara Wilayah Tengah di Subang masih dalam pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2025. Manakala Pangkalan Udara Wilayah Utara di Bertam, Pulau Pinang bakal dirasmikan pada November ini. Seorang pengarah syarikat pendidikan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas 3 tuduhan mengemukakan tuntutan palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso berjumlah RM74,000 2 tahun lalu. Tertuduh S. Ramamurti, 41 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Berdasarkan 3 kertas pertuduhan itu, tertuduh didakwa menipu kaki tangan Perkeso dengan mengemukakan borang butiran palsu untuk 10 orang pekerjanya menerusi insentif program Penjana Kerjaya 2.0. Sedangkan senarai pekerja yang dikemukakan adalah bukan pekerja di syarikatnya. Kesalahan dilakukan di Pejabat Perkeso Johor Bahru pada 25 dan 26 Mei tahun 2021. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24/2 Akta yang sama. Hanya dalam tempoh 4 tahun, jumlah pesakit diabetes di negara ini meningkat 5%. Angka itu dijangka terus meningkat sekiranya amalan gaya hidup sihat tidak diamalkan. Ikuti laporan disediakan Nur Julizan Muhammad Zain sempena sambutan Hari Diabetes Sedunia yang disambut hari ini. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 NHMS 2019 mendapati 18.3% rakyat Malaysia menghidap diabetes. Ia meningkat berbanding 13.4% pada 2015. Tahun ini, akses kepada penjagaan diabetes diangkat sebagai tema Hari Diabetes Sedunia. Ia memberi tumpuan kepada keperluan akses lebih baik kepada pendidikan diabetes berkualiti bagi pakar perubatan serta individu yang menghidap penyakit itu. Malaysia merupakan negara yang mempunyai jumlah pengidap diabetes atau kecil manis yang tertinggi di Asia, juga antara paling ramai di dunia selepas Arab Saudi. Dianggarkan kira-kira 7 juta rakyat di negara ini yang berusia 18 tahun ke atas berisiko mengidap diabetes menjelang 2025. Namun, perubahan gaya hidup dapat membantu mencegah seseorang terkena diabetes, khususnya bagi mereka yang memiliki risiko menghidap penyakit itu seperti obesiti, kolesterol tinggi atau sejarah keluarga. Menurut pakar perubatan dalaman Hospital UCSI Port Dickson, kesedaran boleh mencegah kenaikan peratusan penghidap kencing manis. Secara am, diabetes adalah satu penyakit gaya hidup. Sesetengah pesakit pula sebab insulin tak boleh mengurangkan tahap gulanya dan tak boleh menghasil tenaga, pesakit itu akan menghilang berat badan. Apabila tahap gula dalam badan dibiarkan untuk terlalu lama dengan tinggi, dia akan menyebabkan masalah kepada organ-organ yang lain. Antara perkara penting perlu dilakukan penghidap diabetes, kawal pemakanan dan amalkan gaya hidup sihat. Selain ubat-ubatan yang doktor bagi, mereka juga perlukan penjagaan diet yang ketat dan berterusan. Okey, sebab kencing manis ni dia bukan macam demam ataupun luka yang boleh sembuh. So that's why dia kena ada pengawalan diet yang berterusan lah. Senaman adalah sangat bagus untuk mereka kerana apabila mereka bersenam, ia menambahkan sensitiviti badan mereka kepada insulin. Okey. Dengan cara itu, insulin dapat bekerja dengan lebih cekap lah. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM.
Susulan kemalangan mengakibatkan 3 individu rentung di Jalan Bercam Ipoh malam tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan berkata, bedah siasat ke atas mayat mangsa terlibat akan dijalankan hari ini. Maklumat berhubung kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan diterima pihak polis pada pukul 8.28 malam tadi. Siasatan awal mendapati sebuah kereta dari arah Tanjung Rambutan hilang kawalan selepas melalui jalan selekor sebelum merempuh sebuah lori sampah yang datang dari arah bertentangan. Akibat pelanggaran, kenderaan tersebut yang dipandu seorang lelaki berumur 20 tahun bersama adik dan sepupunya berumur 16 tahun telah tersepit di bawah lori sampah lalu terbakar. Kesemua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian manakala pemandu lori sampah bersama 4 kelindan tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 1,810 pelancong benua Eropah dan Amerika tiba di Langkawi Cruise Terminal LTC di Tanjung Malai, Langkawi. Kesemua mereka tiba menerusi kapal persiaran mewah Norwegian Jewel dari Norway. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dalam satu kenyataan berkata 14 kapal persiaran mewah bakal membawa masuk 22,000 pelancong asing ke pulau pelancongan ini bermula November hingga akhir Disember. Manakala 28,000 lagi pelancong antarabangsa bakal tiba menerusi sekurang-kurangnya 18 kapal persiaran mewah bermula Januari hingga Mei tahun hadapan. Perkembangan ini memberi petanda positif pada industri pelancongan tempatan untuk kembali pulih dari keadaan sukar menjelang suku kedua tahun hadapan. Satu konvensyen bakal dianjur Arkib Negara bagi mengumpul bahasa kolokial atau bahasa percakapan harian dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Konvensyen akan dilaksanakan menerusi siri jelajah seluruh negeri. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Jaafar Sidi Abdul Rahman berkata Malaysia sangat kaya dengan pelbagai bahasa kolokial. Justru hasil konvensyen itu akan dibukukan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang telah berusaha menulis buku ataupun ada yang telah mengumpul perkataan tu tapi tak mampu nak menerbitkan buku. Jadi kita cuba menemukan, insya-Allah kita akan cuba bantu untuk menerbitkan buku. Dan buku tu dia tidak punya bunyi. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita dah berjaya menerbitkan buku, jadi kita akan cuba membunyikan dari segi fonetik, linguistik dia tu. Supaya kita tahu sebutan dia betul. Dan sebenarnya perkataan ini mungkin juga ada bahasa kolokial ni, dia akan menemukan juga macam Cina, India, lain-lain kaum. Dia akan menjadi bahasa sekunya, saya kata tadi. Dan hasrat kita pun bukan kepada orang Melayu saja, tapi lain-lain etnik, suku kaum semua. Beliau berkata demikian selepas majlis perrasmian bicara bahasa kolokial melestarikan keberdayaan bahasa komuniti Gebang Logat Utara di Kangar. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.